عالمي 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 إلهي 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 طب النبوي طب النبوي. Sebuah rasa dari keinsafan dosa, langit pun terbuka, bintang bertaburan, indahnya, indahnya tawakal. Ud'uni astajib lakum. Penawar al-wahidah halalan tayyiban. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Anta Syafi. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Anta Syafi. Ya Ilahi, Ya Ilahi. Beratlah doa di langit luas, penuh harapan hati yang ikhlas, disinari cahaya Rabbani, syifa'un linnasi. Anta Syafi, Ya Ilahi, Anta Syafi, halalan tayyiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, apa khabar bapa ibu tuan puan sekalian? Hari ini selepas kita menyambut hari raya Aidil Adha, hari raya korban ini, mudah-mudahan ya pengorbanan kita dalam semua bidang termasuk menuntut ilmu juga harus berkorban ya, belajar masa kita ya yang kita ambil untuk mempelajarinya. Dan alhamdulillah apa pun Pak Yu ucap terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan ini, terus belajar. Jadi mudah-mudahan ya ramai yang boleh menyerap ruh kepada pendidikan itu sendiri. Jadi sebenarnya pendidikan selain daripada isi kuliah yang kita nak sampaikan ialah ruh ataupun inti kepada pengobatan tersebut, supaya kita dapat menjiwai. Orang yang melakukan sesuatu dengan jiwa, dengan perasaan berbeza sekali dengan orang yang buat kerana wang, orang buat itu kerana terpaksa, kerana didorong orang, beza. Jadi oleh sebab itu maka Pak Haji percaya bahawa mereka yang mengikuti kuliah ini sudah 119 kuliah dah. Ada satu lagi kuliah 120. Kemudian kita akan mula membuat kuliah-kuliah di lapangan-lapangan. Lapangan ni maksud di kawasan-kawasan ya, di pulau, di gunung, di bukit dan sebagainya. Kuliah-kuliah itu supaya jangan tuan-puan pun nampaknya macam ya tidaklah nampak statik saja, tengok muka Pak Haji saja ni. Tengok kawasan yang sama saja. Bagilah sikit ada orang kata biar jadi gembira sikit ya mata itu.
tengok laut, tengok ikan, tengok batu-batu dan sebagainya. Baik, tapi walau macam mana pun ya, apa pun yang Pak Haji nak sebutkan tadi, roh ataupun inti, orang yang bercakap dengan roh ni, walaupun ada seorang pendengar seorang yang dengar, dia tetap nak cakap juga. Sebab itu satu kegembiraan bagi dirinya. Begitu juga dalam bentuk rawatan, ya. Dia tidak menghitung pada jumlah pasien yang datang, tapi yang dia hitung ialah dia nak memberikan seboleh-boleh mungkin perawatan pada semua orang. Itu di antaranya. Jadi dia bukan asasnya perawatan itu pada wang, tidak, tapi asas sebuah rasa perasaan kecil di dalamnya. Ini yang membedakan pengobatan Islam dengan pengobatan yang lain. Pengobatan Islam itu diberi penekanan pada jiwa, hati, perasaan, emosi, bukan kepada berapa values yang harus dibayar pada 1 minit, 1 jam, 1 hari. Tidak. Ya, itu yang menariknya bagaimana Islam itu sistem pendidikannya pendidikan hati, bukan pendidikan mental semata-mata. Jadi sebab itu maka disebut sebagai hati itu latifah rabbaniyah aruhiyah. Baik. Bagi menjawab soalan yang pertama daripada Debbie Aristawida. Alhamdulillah, apa khabar? Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Moga sihat selalu. Boleh tanya tak, ada seorang ibu kena stroke sudah 1 tahun belum sembuh-sembuh lagi. Sudah pakai alat bantu untuk makan supaya tak tersedak. Ni dia di antaranya. Tak bisa bicara sejak sakit stroke. Bagaimana herba yang terbaik? Terima kasih atas jawapannya. Masya Allah ya. Pertanyaannya daripada Debbie Aristawida ini ialah tentang orang stroke yang sudah tak bicara, sudah tak keluar suara, makan pun sudah dipakai gunakan alat supaya tidak tersedak, ya. Memang stroke itu bukan stroke pada tangan tak bisa angkat, tangan kanan atau kiri tak bisa angkat, tapi stroke itu stroke dalam organ dalaman pun stroke, pencernaan pun stroke. Jadi oleh sebab itu maka orang stroke itu harus dibantu dengan eksternal, dengan perawatan eksternal. Itu dilakukan fisioterapi. Kalau pergi ke rumah sakit ada fisioterapi, gerak-gerak tangan digerakkan supaya jangan jadi kaku. Kerana otak dan juga siku, sendi ini kalau kita tak gerak-gerak dia jadi kaku, nanti jalannya macam robot. Jalan seperti mesin. Jadi kita tak boleh jadi begitu. Dan namun begitu perawatan eksternal ini salah satunya pengobatan kita ialah melalui spray, stroke spray. Ini view, ini stroke. Ni stroke. Kita spray di atas ubun-ubun kepala ini. Tujuannya supaya darah-darah yang membeku ataupun kapilari darah yang pecah. Itu ada dua ni. Ada satu beku, satu dia jadi pecah. Kalau pecah ni kebanyakannya kita boleh lihat orang stroke, ya. Kalau dia jadi CVA, cerebrovascular accident, pecah pembuluh darah itu, kebanyakan kita tengok dia lupa. Ya, tetapi kalau dia stroke itu dia membeku, dia tidak lupa, dia ingat. Tetapi dia tetap jadi stroke jugalah. Jadi tak boleh angkat tangan kanan atau tangan kiri. Tapi itu dia ada aja. Jadi penggunaan eksternal ni, spray saja di bahagian kepala ni. Kita tak boleh menyepelekan pengubatan ini. Kerana dalam perawatan ini ada ubat mandian misalnya. Ubat mandian untuk orang ada masalah hati, liver. Jadi kalau orang ada masalah hati, kita tak boleh bagi cara minum. Kita bagi sama spray ataupun kita spray di atas ubun-ubun kepala ni untuk apa? Untuk membolehkan dia bawa masuk ke hati. Kenapa? Tadi Pak Haji dah bagi tahu jawapannya. Kerana sistem makannya sudah stroke. Pencernaan juga sudah stroke. Ya, asimilasinya, digestion, asimilasi dan pembuangannya juga stroke. Jadi sembelik kadang-kadangnya. Jadi oleh sebab itu maka kita ambil patinya sampai melalui ubun-ubun kepala. Itu di antaranya. Jadi ubat stroke ini disemprot di atas kepala ini. Supaya apa? Supaya dia masuk ke dalamnya. Macam mana nak masuk? Di atas kepala ni ada
Ada tempurung macam tu, tempurung macam tu. Tapi tempurung ni ada tempat bukanya, Tempat bukanya itu, pintunya itu ialah ubun-ubun. Masa kita kecil-kecil, kita tengok atas kepala tu ada ubun-ubun kecil-kecil, sedang macam ada nadi yang sedang bergerak. Kawasan tu lah pintu dia. Jadi bila kita spray kat situ, dia akan memperbaiki darah yang beku ataupun kapilari darah yang pecah. Jadi dan ada darah beku kat situ. Jadi oleh sebab itu maka apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini bahawa penggunaannya kita gunakan secara eksternal. Satu. Yang kedua ialah kita bagi melalui mata. Mata ni boleh gunakan wave. Kalau tak ada wave, banyak orang kata, Pak Haji bila nak dapat wave, wave tak boleh nak masuk Indonesia. Ini COVID-19. Kita ada karantina di sini pun karantina, di Malaysia karantina, di Indonesia juga ada karantina. Ada 2 karantina. Bila ada 2 karantina, kita tak bisa pergi. Susah permasalahannya, kita tak boleh nak bawa. Jadi oleh sebab itu bagaimana caranya? Pertama Pak Haji sebutkan air zam-zam. Air zam-zam boleh dijadikan sebagai wave. Yang kedua madu lebah. Madu lebah boleh jadikan juga sebagai wave. Tetapi madu lebah itu Pak Haji nak sebut bukan madu kelulut, bukan, tetapi madu lebah yang asli, yang kurang airnya. Itu di antaranya. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Kemudian seterusnya, jadi kita berikan macam itulah. Saya itu dengan ST stroke spray, kita bagi wave, kita bagi SGH, kalau ada kita bagi SGH. Itu dah cukup memberikan kesan yang sangat baik kepada orang stroke. Ya, kemudian sesudah dia sembuh itu maka perlulah diberi perawatan-perawatan yang lain. Utamanya diberikan dengan kapsul haruan, spirulina untuk mendatangkan balik energi pada yang ada pada tubuh badannya itu. InsyaAllah, ya. Baik, itu soalan yang pertama. Pak Haji pergi pada soalan yang kedua. Salam Pak Haji, moga dirahmati oleh Allah. Soalan saya, bolehkah kita mengurut menggunakan guasa dari tanduk kerbau yang dijual siap? Ni pertanyaan guasa. Nanti Pak Haji tunjuk sikit cara gunakan guasa. Guasa ni dia buat daripada tanduk, boleh buat juga daripada kayu, tapi kebanyakan buat daripada tanduk. Ya, dan tanduk ataupun dibuat daripada tulang. Kerana tulang ni dia menyerap. Dia kalau kita buat guasa di belakang, biasanya di tulang belakang, di kiri, sebelah kanan itu kita buat begitu, maka dia akan menarik ion-ion, ya, ion-ion. Dia ada cation and ion, negatif positif itu dia dibetulkan di mana? Di tulang belakang. Bila kita buat begitu, medan elektromagnetik di tulang belakang ni akan kembali stabil. Jadi dia akan buat orang tu jadi sihat. Itu dia punya teori dia. Teori menggunakan guasa ni di sebelah kiri dan sebelah kanan di tulang belakang. Jadi pertanyaan kepada Pak Haji ni, bolehkah kita mengurut menggunakan guasa? Boleh, boleh. Gunakan tanduk kerbau yang siap dijual. Ya, boleh tanduk kerbau. Ya, insya-Allah, ya, boleh kita gunakan. Soalan yang kedua, bila tidur malam kerap tersentak-sentak 30 saat sekali, terkadang lebih, tanda apa Tuan Haji penjelasannya? Tidur waktu malam tersentak awal malam ataupun dah lama tidur? Kalau awal-awal, waktu nak awal-awal nak tidur, di antara jaga dengan tidur tiba tersentak gitu, itu namanya apnea, ya, apnea. Apnea ini ialah terhenti kurang lebih 20 saat. Terhenti pernafasannya tersebut. Ubatnya ialah apa? Pijatan. Di mana? Di betis. Terutamanya di tulang betis. Tulang betis di kakinya, belah kiri dan belah kanan, gunakan MPH. Gunakan MPH. InsyaAllah sembuh dengan izin Allah. Ataupun boleh menggunakan satu minyak baru, inovasi yang Pak Haji keluarkan, satu minyak baru yang Masya Allah, dia sebut sebagai minyak saraf. Nah, ini satu minyak baru, Masya Allah. Dibuat urutan pada waktu malam sebelum tidur ataupun pada waktu pagi selepas bangun pada tidur. Bagus sekali, insya Allah minyak saraf ni, kerana
Apa yang Pak Haji lihat daripada perawatan yang kita dah buat ni, banyak dan ramai sekali orang yang datang ada masalah saraf. Tak kira lah di tulang belakang kah, di lengannya kah, di pahanya kah, atau di kakinya, tetapi masalah saraf. Jadi oleh sebab itu maka membuatkan Pak Haji berfikir, kalau begini kena buatlah minyak saraf ini. Tujuan minyak saraf ni ialah minyak kita sapu saja. Sapu saja dia menyerap masuk ke dalam tubuh badan kita ini, dia menghilangkan kerenggangan, ketegangan saraf tersebut. Jadi kalau saraf tu terikat kuat, tersimpul kuat, dia membuka, dia mengurai. Dia mengurai dan dia akan lepas. Minyak ni sudah boleh didapati ya di sini, insya-Allah boleh. Itu yang telah kita keluarkan. Baik. Satu lagi berhubung dengan perawatan ya. Hari ini kita stop dululah perawatan di Yan ini kerana masalah sekarang di Kedah lagi wabak COVID-19 yang melanda buat kali ketiga dah ni ya, dia menyerang sebagainya. Dan kita lihat bagaimana di Napoh, tempat kilang kita itu ya. Alhamdulillah belum lagi diisiakan supaya menutup kilang-kilang semua kita dekat Napoh. Tetapi banyak orang di situ yang sudah dikarantinkan kerana di situ terdapat sebuah kedai makan yang baru-baru ni disahkan ya bahawa mempunyai COVID-19 positif. Jadi oleh sebab itu mereka yang makan tu ramai sekali. Jadi oleh sebab itu maka di negeri Kedah ni sudah di kawasan utara ni sudah mula menyebar. Hari ni pula berlaku di Kuala Sanglang lagi dan sebagainya. Jadi Pak Haji bimbang takut kerana ramai yang datang merawat di tempat Pak Haji ni datang daripada di negeri Kedah. Jadi mengelakkan ya kita berhenti sebentar dulu, nanti waktu yang lain Pak Haji boleh umumkan nanti insya-Allah untuk kita datang membuat perawatan. Bagi mereka yang sakit yang telah mengikuti perawatan di sini, Pak Haji ucapkan terima kasih, dan kalau ada apa-apa permasalahan boleh mesej kepada Pak Haji ya. Kita boleh post, kita boleh hantar dan kita boleh bincang diskusi melalui telefon. Boleh insya-Allah ya. Jangan jadikan itu sebagai masalah ya. Teruskan pengobatan herbal tetap kita akan bawa ya pada setiap hari di mana saja kita berada. Okey, ini dia soalan ni. Kalaulah tertidur, waktu nak tidur tiba-tiba tersedak gitu, batuk-batuk lagi, itu namanya apnea, tekanan fikiran. Caranya pijatan di betis, di perut betis dan juga di atas tulang kering. Tulang kering tu cuba kita raba tulang kering tu, ada macam adalah benjolan-benjolan yang pecah-pecahkan sikit tu. Pecah-pecah dan sapu dengan minyak saraf, insya-Allah. Apnea ni bahaya, terhenti pernafasan 20 saat. Bukan 20 minit kita meninggal habis mati. 20 saat terhenti. Kemudian dia akan ikuti dengan rasa batuk sebagainya. Ya ni kerana tekanan fikiran yang panjang. Jadi oleh sebab tu urutannya mesti di betis. Satu hal yang Pak Haji nak pesankan, nak tolong, nak bagi tahu bahawa kita di rumah kita tegak kerana tiang. Ni rumah dulu lah, sekarang tak ada tiang dah, rumah atas rumah dulu. Tegaknya rumah ni atas tiang. Begitu juga dengan pohon, boleh tegak tinggi kerana akar dia kuat. Manusia boleh berdiri ni atas apa? Atas kaki. Kaki ni dia kena ada urutan, ada pijatan dia. Kalau kita tak boleh pijat pun tak mengapa, tapi kena sapu minyak MPH, sapu MPH atau minyak bubuk pada setiap malam atau awal pagi. Tetapi bagi mereka yang ada masalah macam ada kesemutan, ada kebas, ada sakit, ada ngilu seperti ditekan dan sebagainya, maka gunakanlah, beli saja minyak saraf. Minyak saraf Pak Haji, itu saja. Ambil sapu dia, bismillah, sapu biar dia kering kat situ, insya-Allah. Makin hari makin baik, makin hari makin kuat dia berdiri dan sebagainya. Itu yang Pak Haji nak sampaikan. Baik, soalan yang kedua lagi, kalau dia tidur tersedak pada lewat-lewat malam. Misalnya, ini bukan kadang pada awal-awal tidur, bukan, itu apnea. Kalau yang lama dah tidur baru dia tersedak, itu kena jaga. Bahawa kadang-kadang itu ada masalah jantung ya, kadang-kadang diikuti dengan sakit pedih dan sebagainya ini, kemudian keluar keringat dingin, itu jantung kena ubat lah
ubat macam mana nak ubat jantung. Macam mana nak ubat jantung. Ingat ya, ubat jantung yang terbaik adalah cuka. Minum cuka. Minum cuka itu terbaik sekali. Macam mana kita nak minum cuka? Susah sikit kita minum. Kalau kita susah nak minum cuka, campur cuka dengan madu, campur. Kalau susah sangat itu, ambillah madu kelulut. Madu kelulut itu ialah cuka campur dengan madu yang sudah teradun khusus. Ambil minum setiap hari. Masya Allah ya. Jadi oleh sebab itu, mari kita tengok sikit-sikit lah. Pak Haji kadang-kadang ada dalam TV Pak Haji tu, ikuti dekat situ, boleh tengok langsung macam mana penggunaan madu kelulut sebagainya. Jadi itu adalah bagi mereka yang datang tersentak-sentak ini pada tengah malam, dah lepas dia tidur lama, InsyaAllah. Baik, kalau yang awal-awal apnea itu hanya dengan pijatan sajakah? Tak juga. Kalau pijatan saja pun InsyaAllah sembuh juga dengan izin Allah. Tapi kalau nak cepatkan, minum juga madu juga. Apa dia? Madu daripada madu kelulut ini sangat-sangat bagus, InsyaAllah. Baik, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya Ibu Sri Mantiningsih dari Purbalingga, umur 50 tahun. Saya ada keluhan tenggorokan, terasa panas, ada benjolan kecil di daerah thyroid, ulu hati berasa nyesek. Nyesek ni sama dengan dongkol. Dongkol nyesek pula ini. Dada kadang terasa panas, nafas kurang plong. Kurang plong. Nafas kurang plong ni maksudnya nafas tidak lapang lah ya. Sakit sekitar 8 bulan. Saya sudah konsumsi madu habatus sauda, zaitun, spirina, sampai sekarang masih belum sembuh. Mohon solusinya. Masya Allah. Sakit tenggorokan ya. Ada juga benjolan kecil di thyroid, ulu hati terasa nyesek. Okey, baik. Masya Allah. Ini sebenarnya sakit apa ni? Sakit tenggorokan ni bahagian kita menelan ini, kerongkong kalau kita panggil, terasa panas. Ada benjolan kecil pula di daerah thyroid. Thyroid dia sebelah bawah ni jugalah. Ulu hati terasa. Itu di antaranya. Jadi ini sebenarnya masalah pernafasan. Di mana ada masalah nafasnya, kemudian ada keluhan di tenggorokannya, benjolan kecil, thyroid dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu, apa yang kita nak gunakan? Yang dah guna ni habatus sauda, ya bagus, zaitun bagus, spirina bagus, tapi belum sembuh lagi. Kalau lah Pak Haji, kalau macam ni, berartinya Pak Haji akan cari sesuatu yang bersifat dingin. Dingin. Kerana dingin itu sebab kita tengok tenggorokan rasa panas. Dingin itu apa? Apa dia kita nak bagikan? Baik, tenggorokan ini yang paling baik sekali, seperti mana yang Pak Haji sebutkan, ialah anti-rex. Anti-rex tu paling baik untuk tenggorokan. Apa juga infection dekat situ, apa juga masalah, itulah herba yang terbaik untuk tenggorokan. Masya Allah. Kemudian untuk thyroid ini, maka kita boleh gunakan, betul, spirina boleh kita gunakan, tapi dia ada syak katilak. Syak katilak itu juga untuk mendinginkan. Itu juga untuk mendinginkan. Jadi pergabungan di antara anti-rex dan syak katila, insya-Allah dia akan membuat nafas itu juga menjadi plong. Untuk pengetahuan bapa ibu tuan puan sekalian, syak katila ini khusus sangat baik untuk sistem pernafasan. Kalau orang kena penyakit TBC, kita gunakan syak. Kita gunakan anti-rex. Itu di antaranya. Syak dan anti-rex ni dua-dua herba yang mendinginkan sesuatu yang panas. Kalau ada benjolan thyroid itu pun, benjolan itu radang tu panas. Jadi ni penyakit ibu, ya maaf ya, Ibu Sri Martiningsih ini penyakit panas.
maka ubatnya dingin. Ubat yang dingin tu apa? Anti-Rex Plus dengan syak katila, insya-Allah. Terus minum sampai sembuh dengan izin Allah. Baik, terima kasih. Pak Haji pergi kepada soalan yang keempat. Soalan yang keempat untuk kita dengar. Assalamualaikum. Untuk vertigo. Vertigo satu, vertigo satu. Vertigo tu yang kulitnya itu putih-putih sebagainya, itu vertigo ya, macam sopak, kita panggil sopak juga ya. Kemudian vertigo ni bukan tu buta, bangkit buka mata buta. Dia kata apa? Untuk vertigo ambil apa yang cepat? Ambil apa yang paling cepat? Yang paling cepat kali Pak Haji dah sebut dah. Daun papaya tangkai biru. Itu yang paling cepat. Tidak ada yang lebih cepat daripada itu. Daun papaya itu dibelah 3, rebus sampai mendidih dan minum. Tambah air lah kurang lebih 2-3 gelas untuk satu bahagian. Minum pagi, petang, malam. InsyaAllah paling cepat. Okey. Di sini ada malak syak katilah HA kosinum embun pagi. Oh, katanya di sini ada herbanya seperti malak syak katilah HTA, HTA kosinum embun pagi. Ada, semuanya boleh makan. Tapi yang paling tepat kan tadi nak yang cepat-cepat. Yang cepat-cepat itu ialah daun papaya. Yang ini boleh juga tapi lambat. Sebab dia bukan obat bukan obat khusus. Maksudnya kalau kita makan embun pagi bagus, meningkatkan sistem immunity. Ya, tapi dia tak ada kena dengan vertigo. Kerana vertigo ni ada darah tinggi. Bolehlah juga embun pagi juga guna untuk darah tinggi. Cosinium Plus juga dia panas. Kemudian syak juga begitu. Jadi oleh sebab itu maka Pak Haji nak cadangkan satu saja. Ambil saja daun betik, daun papaya yang tangkainya warna biru. InsyaAllah itu saja sudah cukup untuk menghentikan vertigo di sini. Pak Haji pernah lihat orang kena vertigo bertahun-tahun cari ubat tak jumpa. Rupanya obatnya berada di belakang rumahnya sendiri, iaitu di dapur rumahnya. Selama ini yang dia tak tahu sangat-sangat, yang dia pusing, yang dia rasa ya Allah hidup ni seperti apa, sampai pecah mata, sentiasa buka mata berputar, jadi rasa bumi ini berputar. Puas dia cari ubat ke sana ke sini, sudah habis banyak wangnya, masih tak mau sembuh lagi. Rupa-rupanya bila dia coba daripada daun betik yang tangkainya warna biru itu, dibelah 3 daunnya itu, dibagikan 3, direbus sampai mendidih dan dia minum. Tak sampai 1 hari dah mula kurang, esoknya dah sembuh dengan izin Allah. Subhanallah. Obat berada di belakang rumah pun kita tidak ketahui. Itulah dia kekuasaan Allah. Baik Pak Haji berhenti dulu untuk kita berehat dan tengok iklan. Silakan. Alhamdulillah, kita sambung lagi dengan soalan yang kelima. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Saya ambil untuk kedua kalinya gurah dan enema sesuai saran Tuan Haji. Maksudnya
Namun setelah selesai berapa minit, saya mengalami mual dan sepoyongan. Saat bangun bagi menjalankan subuh, saya tak bisa bangkit dan ada bertiga mutar-mutar itu dan tak bisa ikut solat. Apakah ini efek daripada terapi yang saya lakukan? Ya, betul. Ini efeknya. Jangan kita ambil terlalu banyak, ya. Gurah pun sama. Kita jangan ambil dalam masa buat gurah itu juga kita buat enema. Enema ini pun kena ada hak-haknya juga, ya. Kita tak boleh ambil terlalu rendah, apatah lagi kalau tekanan darah rendah. Jadi itu di antaranya. Jadi kalau dah jadi macam ni, apa yang saya mesti ambilkan? Mesti ambil apa? Kena ambil susu kambing plus dengan pati kurma. Jadi itu ada antaranya. Jadi oleh sebab itu, maka kalau kita nak buat, jangan sampai teruk-teruk, ya. Jangan sampai orang kata buat lama-lama, buat sikit-sikit. Sebab ini satu kaedah, satu kaedah perawatan yang disebut sebagai pengosongan. Pengobatan herba ni ada dua. Yang pertama, kita perisian. Perisian kita ambil herba, kita makan, ambil madu, kita makan, ambil apa-apa susu kambing, kita makan, kita minum dan sebagainya. Itu pengisian. Tetapi yang kita kena ingat iaitu ketika berlaku perawatan untuk pengosongan. Sebab bila kosong ini selalunya orang tu akan toyong hayang begitu. Sama seperti orang pergi cuci darah. Bagaimana keadaan orang cuci darah? Ada yang tak boleh berdiri selepas itu, ada kena tidur lama lagi sebagainya. Itu kesan selepas ambil cuci darah. Sebab apa? Sebab dia namanya pengosongan. Begitu juga dengan orang lepas bekam. Bekam itu pengosongan. Jadi begitu juga dengan cara muntah, pengosongan. Begitu juga dengan gurah, pengosongan. Dia akan berputar-putar begitu sebagainya. Jadi kena standby. Kalau lepas bekam, kena bagi orang itu minum air jahe. Kalau tak ada air jahe, bagi minum dia air madu supaya dia jangan goyang-goyang begitu. Apa tadi kalau enema ini, ya, kalau edema ini, edema tu yang bengkak, ya. Enema ini atau buat gurah, dia kena ada minuman selepas itu. Sebab apa? Sebab dia pasti goyang sebab pengosongan. Jadi insya-Allah Pak Haji harap, ya, Pak Haji harap bahawa bila kita nak melakukan nanti, insya-Allah kita kena ambil lagi, ya, caranya jangan laku banyak-banyak, jangan buat kedua-dua sekali, ya. Insya-Allah, ya, selepas kita ambil itu sembuhlah dengan insya-Allah. Atau minum kopi radik selepas tu. Ada banyak sekali orang terapi sekarang dah mudah dah, minum kopi radik saja selepas tu, insya-Allah. Soalan yang ke-6. Assalamualaikum, mau tanya sama Tuan Haji. Anak umur 30-an ni bagaimana caranya nak gemuk padahal makannya mau seperti biasalah. Kelihatannya sihat, apa herba biar bisa gemuk. Ini anak umur 30-an. Oh, ini bukan anak umur 30-an lagi, ini remaja 30-an. Bagaimana cara nak gemuk, ya, nak bagi dia jadi, ya, yang gemuk nak kurus, yang kurus nak gemuk sebagainya. Macam mana, ya, macam mana? Baik. Jadi untuk menggemukkan ini bukan gemuk lah. Bukan gemuk, untuk berat badan yang ideal. Kalau gemuk tak boleh juga obesity. Kalau kurus tak boleh juga. Tetapi berat badan yang ideal, yang sebaiknya seperti apa? Ini teringatlah Pak Haji kepada pertanyaan orang kepada Aisyah. Aisyah itu kan tubuh badannya bunda kita Sayyidatina Aisyah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunda kita Ahlul Bait. Ahlul Bait. Jadi oleh sebab itu maka ditanya orang, bagaimana kamu sekarang badannya sudah tidak seperti dulu lah. Dulu Aisyah itu kan kurus saja badannya sebagainya. Dia kata aku mengamalkan apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tu? Apa tu selalunya, ya? Ya, percampuran antara pertama di antara buah kurma. Kurma dengan timun. Ya, kurma campur dengan timun. Jadi sebab itu ada unsur panas, ada unsur sejuk. Jadi boleh kita gunakan. Ada kata buah semangka, ya, buah semangka, buah tembikar campur dengan buah kurma. Jadi apa artinya jus ini? Jus. Buat jus.
Jus dia percampuran, ambil timun kah, ambil buah semangka kah, buat jus tapi pemanisnya apa? Pemanisnya pati kurma. Jadi insya-Allah dia akan jadi kita itu jadi orang kata berat badan idea. Sebab apa jadi macam ni? Sebab bila kita makan itu dia menyediakan mikroorganisma ataupun dia menyediakan good bacteria yang baik yang akan mencerna, yang membuatkan tubuh badan kita itu firm. Itu antara yang pertama. Yang kedua, dengan kita mengambil HGH, Human Growth Hormone. Ada HGH ni dia hormon untuk hormon pembesaran supaya kita jangan jadi kecil, terbantut, ya. Sebab apa? HGH ni memang begitu sebagainya. Masya-Allah ya, pasal HGH ni banyak orang tanya-tanya kita ya, bagaimana kita menggunakan HGH, boleh tak kita gunakan daripada herba. Kadang kata orang HGH tak ada sekarang ni daripada herba. Siapa cakap tak ada? Sebab Haji dah sebut banyak kali dah. Orang yang cakap tak ada tu kena berjumpa dengan Pak Haji berterus terang sajalah. Kita bukan nak kata kita lebih tahu, bukan, tapi nak cerita bahawa jangan kata tidak ada kalau kita tak ketemu. Kalau kita sudah ketemu, kita tahu kata ada. Dan ada metodologi, cara pembuktiannya ada. Apa cara pembuktiannya? Pembuktiannya kalau kita ambil HGH HGH daripada tanduk misalnya, ya, tanduk rusa digunakan 2000 tahun dahulu. Bagaimana tanduk rusa itu bisa kita ambil HGH yang ada di hujung tanduk tu, kikis dia akan ada tanduk tu campur dengan perahan jeruk nipis, hancur batu dalam hempedu, batu di dalam ginjal tak perlu operasi, batu dah besar dah banyak di dalam hempedu, ataupun batu dalam ginjal dah jadi besar, doktor kata tak boleh pecah lagi secara normal. Cuba minum daripada air jeruk nipis campur dengan tanduk rusa. Nanti kita lihat bagaimana dia punya perkembangannya. Masya Allah, hancur habis dengan izin Allah. Baik, jadi oleh sebab itu maka HGH digunakan untuk orang yang kurus, kecil, tak mau membesar. Jadi Human Growth Hormone ini digunakan, insya-Allah. Baik, kita pergi kepada perkara yang ketujuh, soalan yang ketujuh, soalan yang akhir pada hari ini. Assalamualaikum Tuan Haji, saya Salmina daripada Indonesia. Ya, apa khabar Salmina? Nak tanya Tuan Haji, ibu saya berusia 75 tahun. Dia mengalami sakit lutut. Bila berdiri, lutut selalu bunyi berdetak dan tak kuat berdiri. Sakit sendi, pinggang. Herba apa yang mengurangi penderitaan ibu saya? Masya Allah ya. Memang orang yang usia 75 begitulah. Kemana saja kita pergi, tulang bila dia dah makin tak digunakan, makin lemah. Jadi sebab tu kena bergerak juga, exercise juga. Kita yang masih muda ya, kita masih muda pula. Orang yang masih muda tak macam ya kita pula ya, bukan Pak Haji tak muda lagi. Orang masih muda ni jangan sampai berhenti pergerakan, jangan kaku, bergerak terus supaya tulang jadi kuat. Kalau kaku, lemah, tidur, malas saja, itu makin hari makin lemah. Akhirnya tak bisa bergerak lagi. Itu di antaranya. Jadi apa yang Pak Haji sebut sini, bunyi kerak itu bisa dihilangkan dua cara. Pertama, susu kambing plus dengan pati kurma. Yang kedua, kapsul moringa daun kelor. Daun kelor, daun munggai, kata orang Pekali kata daun munggai ya. Jadi kita ambil itu, kita buat serbuk sendiri je. Lepas tu kita makan, campur dengan roti, campur dengan madu lah sikit, baru dia aduk-aduk, baru kita makan. Masya Allah, bagus untuk tulang. Kalau Pak Haji ya, kadang-kadang kita rajin sikit. Kalau kita malas, kita tak buat juga. Kita ambil tepung daripada moringa ya, warna hijau, campur dengan madu lebah, campur betul-betul. Ambil setiap kali nak makan, kita ambil itu. Mudah kita menyelahnya. Kalau kita ambil serbuknya, masuk dalam air, nak telan lekat dekat kerongkong sebagainya, tulang bagus. Kalau kita makan itu, selalu dia hilang bunyinya.
Itu yang pertama. Yang kedua, dia tak sakit pinggang. Kita ni kalau sudah sakit pinggang memang lemah, tak boleh sebagainya. Yang kedua ni, tampak ni terba minuman pegagar. Pak Haji gunakan, masuk ke dalam minuman ini, masukkan 3 sachet dan goncang. Dan kita minum, bawa ke mana-mana. Ni habis satu ni, Masya Allah, dah cukup bagus pegagar ni, ya. Jadi masuk je biar kental sikit. Kalau nak masuk madu lebah boleh masuk sikit, jangan banyak-banyak sangat, ya. Kita nak ambil madu lebah tu sebagai pengikat, untuk penghurai dan sebagainya. Masya Allah, ya. Setelah kita buat begini, kita minum. Itu yang pertama. Yang kedua iaitu yang pertama moringa, yang kedua susu kambing. Ada dua yang Pak Haji sebutkan untuk tulang. Baik, kalau kita nak gunakan lagi SGH, lagi bagus. Ni untuk tulang. Sampai umur 75 ini, kalau tulang patah, ya selalunya kalau perempuan, kalau bila dah tulang umur usianya 75, tulang dia lemah, dia mudah terpatah. Kalau dia patah tu memang susah. Tetapi dengan penggunaan SGH ini, umur 75 dalam kajian, dalam penelitian, dalam tanda kutip penelitian, mendapati bahawa usia 75 tahun bisa menyatu semula tulang tersebut seperti remaja. Dahsyat. HGH ni memang dahsyat sungguh. Jadi kalau siapa tak ambil HGH, rugi. Setiap hari kena ambil, masuk spray dalam air. Kalau dia punya seperti ini, kita buat teh pegagar, kita boleh masuk begini, ambil saja, tak perlu spray. Kita pergi dalam air saja. Macam tu Pak Haji spraykan. Dah 3 kali. Kemudian tutup semula, goncang. Goncang macam tu. Dah cukup. Ini daripada SGH. Dah. Selalu ke mana saja jangan lupa bawa ini. Jangan lupa dalam tas tangan kita, dalam poket kita pun. Kalau ada poket, kalau tak ada poket, mana-mana lah, bawa. Ini dia punya salah satu ejen pembaikan tubuh badan kita, repairing tubuh badan kita, insya-Allah, supaya badan kita ini sentiasa fit, sentiasa sihat, sentiasa memberi manfaat hidup kita ni kepada orang lain, insya-Allah. Kemudian ada satu hal lagi Pak nak terang tentang minuman air. Air ini kita kena tengok air lebih, air kurang. Kalau air itu lebih, berartinya air tak dapat disingkirkan keluar, betis kita akan kembung, ataupun betis kita itu akan nampak bengkak. Bila kita tekan itu nampak lembut, tapi masuk ke dalam, itu menandakan air tak dapat dikeluarkan. Hati-hati, jangan minum banyak air. Kalau minum banyak air nanti penat, sebab air itu sudah akan merendam paru-paru dan akan meredamkan jantung, menyebabkan jalan kita penat begitu sebagainya. Jadi berartinya, maksudnya air pun tak lebih. Airnya ukuran berapa tu Haji? 2 liter, 2 liter setengah atau 1,5 liter? Bukan, dia tak ada ukuran juga, dia bergantung pada kita. Orang yang buat mesin hemodialisis, cuci buah pinggang, kerana air tak boleh keluar, dia hanya boleh minum banyak ni saja, 500 ml saja. Ni 500 ml saja. Kalau dia minum lebih boleh tak? Boleh, tapi kesannya apa? Dia nak bernafas tak boleh sebab paru-parunya terendam. Jadi oleh sebab tu air itu harus dikurangi. Jadi macam mana supaya stabil? Air ni boleh kita minum seperti orang sihat, iaitu 2 liter. Macam mana? Dia mesti ada herba yang bersifat diuretik, iaitu pegagar. Pegagar boleh kita gunakan herba yang bersifat diuretik. Dan yang kedua, dia mesti ada albumin, kapsul haruan. Ni kapsul haruan sebagai ni. Supaya apa? Supaya dia dapat menstabilkan kita punya air dalam tubuh badan. Kalau tak ada kapsul haruan ni, tak stabil. Kena pergi ke hospital lagi, buang air, nanti ditebuk dan di bahagian paru-paru ditarik air keluar 1-2 liter, baru hilang, besok lusa jadi lagi. Sampai kapan-kapan kita nak gunakan? Macam ni saja. Ambil sini, biasanya kita ambil dalam bentuk ganjil. 5 pun boleh. 5 boleh. Kalau 5 boleh, ni cepat habis dan sebagainya. Ini berapa harga dia sebagainya? Ini 90 kapsul sebagainya saja. Pak Haji tambahkan sikit bagi dia ini sikit, bagi dia dapat, orang kata,
Dapat banyak sikit untuk banyak hari. Jadi kita buat gitu. Kalau Pak Haji ambil sini. Ini ada 5 kapsul. Ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Minum. Air pegagar. Masuk AGH dah. Masuk AGH. Ini minum juga. Minum apa ni? Seharuan. Jadi tak perlulah ini AGH lagi apa semua begitu. Jadi kita dah sinergikan dah cara sinerginya. Jadi bila kita ambil macam ni, haruan itu dia menjaga keseimbangan ni. Kalau kita air kita dia tak betul ni, di bawah ni dia ada apa air pocket pula. Air pocket tu naik di atas pesawat tu, ada air pocket tu kata ni apa dia panggil apa? Water dia panggil air bag. Air pocket pula ya, subhanallah. Air bag ni, air bag mata ya, bag mata ni kat sini begitu. Jadi begitu menandakan apa? Air dia tu tak imbang. Perlu ambil dia punya albumin. Bukan boleh ambil albumin saja. Ni pegagar yang Pak Haji makan ni, minum ni, pegagar ni. Ini ni masya-Allah pegagar saja, tapi pegagar organik. Kemudian pula ambil dengan haruan. Ini bukan ada obat-obat. Apa ni bukan ada obat. Ini makanan. Makanan ikan haruan. Ikan haruan mana ada obatnya? Bukan disebut obat, tapi dia albumin terbaik. Begitu juga dengan pegagar. Dia bukan ada lab pegagarnya, dihasil pegagar, dia percampuran kimia-kimia. Dah tanam di atas tanah organik. Jangan guna bahan kimia. Itulah labnya. Jadi hasilnya ini simple saja, mudah saja, murah saja, simple dalam hari-hari hidup kita ni. Jangan berat-berat. Jadi bila kita ambil macam ni, badan kita boleh sihat, boleh teruskan perjalanan dengan izin Allah. Tapi apapun kita jangan pernah rasa lemah ya. Dan masya-Allah ya, kita baru saja menerima berita yang menyedihkan. Kak Siti, radik kita yang selalu ke sini juga pernah sekali sebelum minggu yang lepas boleh datang ke sini ya. Tapi dalam acara kita PJS kita lagi ya, subhanallah, Pak Haji doakan beliau seorang yang baik, seorang yang solehah. Dia pun namanya solehah. Jadi insya-Allah teruskan perjuangan sampai akhir hayat kita, sampai titik detik akhir hayat kita. Dan insya-Allah kebaikan-kebaikan perjuangan kita, niat yang ikhlas itu Allah akan beri sesuai dengan apa yang kita niatkan. Mudah-mudahan keluarga beliau sabar, diberikan kesabaran, dan kita juga akan ke sana nanti insya-Allah satu hari yang pasti. Terima kasih semua kerana keberadaan ini. Insya-Allah kita jumpa lagi pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.